Mana ada dalam agama ni satu pendapat? Ada tapi tidak banyak yang disebut sebagai ijma'. Pasal tidak boleh berbeza sama sekali. Semua ulama sepakat tuan, sembahyang fardu 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Betul tak? Tak ada orang yang kata sembahyang fardu ni 4 waktu, 3 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib. Isyak dengan Subuh tak fardu. Ya tak? Tidur awal pun tak apa, lepas Maghrib tidur, tak payah sembahyang Isyak. Subuh bangun lewat pun tak apa. Tak akan ada orang kata begitu. Kerana nanah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, qaulan wa fi'lan, kata-kata baginda dan praktikal. Tak ada jalan untuk seseorang itu menggunakan pendapat semikian. Of course lah, tidak ada jalan untuk mereka berselisih dalam hal itu. Ijma' qat'i, very clear one. Tapi dalam soal-soal yang lain banyak khilaf. Tu kata begini, ni kata begini, betul tak? Dan begitulah dalam hal-hal yang lain. Benda-benda furuk ni kita tak perlu nak pegang sangat. Kita ajar saja. Dan terpulang kepada ilmu dapat amalan masing-masing. Jadi kalau kita amal tu okey dah, go for it. Cuma kita boleh belajar lah, dapatkan ilmu-ilmu tambahan, pendedahan baru, ya. Dan nak menambahkan keyakinan kita di atas apa yang kita amalkan, itu saja. Ya. Ada kalanya hak ijma' tu tak ada pertikaian lah, mesti kena buat semua. Sembahyang waktu, mana ada orang kata tak wajib, tak fardu, semua kata fardu. Tapi hak lain tu, hak furuk-furuk tu, ya. Dia hak betul-betul kita kena berpegang ialah hak betul-betul sepakat, no disagreement, tak ada khilaf langsung. Tapi kalau ada khilaf sikit sebanyak, ada persisihan di sana sini, walaupun bukan kata 50-50, 70-30 kok, 80-20 kok, 90-10 kok, hatta kalau 99.9999, tiba ada seorang aja yang berbeza, masih dianggap sebagai khilaf, ketidaksepakatan, dan mesti diraikan walaupun kita tak ikut pun, ya. Tadi orang tanya, Ustaz, qada sembahyang fardu ni macam mana? Dulu-dulu kita tak pernah dengar, sekarang kita dah dengar. Kata sembahyang fardu kalau ditinggalkan dengan sengaja, kita tak payah qada. Wahabi ni. Sikit Wahabi lah. Isu fiqh, hal ni semua orang tahu kalau orang belajar identiti. Memang majoriti mengatakan bahawa wajib qada. Tapi segelintir kata tak wajib qada. Ya. Ataupun kita kata ulama sepakat sembahyang ni kalau ditinggalkan tanpa sengaja mesti qada. Ada juga kau sembahyang ditinggalkan tanpa sengaja. Ya. Pukul 12 tidur. Jaga-jaga pukul 5. Terlepas Zuhur. Itu dipanggil meninggalkan solat tanpa sengaja. Tak sengaja, tertidur kan. Ataupun terlupa. Busy sangat hari ni. Hulu gilir. Lalah, Allah, aku Zuhur tak sembahyang lagi. 44 dah. Allahu Akbar. Baru teringat dengan azan tu. Allah, aku Zuhur tak sembahyang. Tak pernah berlaku tuan-tuan. Saya berlaku. Tapi tak banyak kali lah. Sekali dua je kot. Ya, ni pun dah lama tak terlupa ni. Tapi sebelum ni ada terlupa tuan-tuan. Zuhur tak sembahyang lagi. Dia ingat sembahyang dah. Ya. Pasal kita biasa sembahyang di awal waktu. Kalau tak berjemaah pun. Yalah, Zuhur kita duduk di sekolah lagi kan. Ya. Jadi kadang kita ingat kita sembahyang dah, rupanya kita tak sembahyang lagi. Lah, balik relax je buat tak reti. Ya tak? Baring apa gitu. Ini bila dah azan-azan baru ingat, aku tak sembahyang lagi lah. Itu dipanggil tertinggal tanpa sengaja. Tertidur, terlupa dan seumpamanya. Hak ni wajib qada tuan. Maksudnya bila kita ingat ataupun kita terjaga daripada tidur, aku tak solat lagi. Solat lalu. Pasal ada hadisnya, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha iza zakaraha aw intabaha ilaiha. Hadis Bukhari daripada Anas bin Malik. Nabi kata siapa-siapa yang tertidur daripada solat atau terlupa. Pasal manusia ni memang dia tidur. Kalau dia tak tidur, dia bukan manusia. Ada kata kawan tu 20 tahun tak tidur, kerja dia ibadah saja. Siapa tu? Becek dia tu. Manusia ke takut bunian ke apa kan? Kalau manusia dia mesti tidur. Tapi mungkin ada juga orang tak tidur, kita tak tahulah kan. Jenis-jenis
yang extraordinary ni yang tak sama dengan orang lain mungkin ada juga. Jadi Nabi kata kalau tertidur, pasal manusia suka tidur dan once a while dia akan terlepas ya. Ataupun terlupa, sebab manusia memang lupa. Atau perkataan insan daripada nisyan, insan ni daripada nisyan, lupa ya. Nabi pun lupa, kita lebih-lebih lagi lah. Kebiasaan dua sebab ni lah yang menyebabkan kita miss solat, terlupa ya. Dan Nabi pun pernah terlupa tuan-tuan ketika peperangan sehingga terlepas sembahyang asar, dah tenggelam matahari, baru sahabat beritahu, kita tak sembahyang lagi ya, ketika peperangan Khandaq. Ya. Terlupa juga. Tertidur. Nabi pun ada 2 atau 3 kes tertidur daripada sembahyang subuh, bangun-bangun dah bangkit, matahari dah naik. Bukan sekali, bukan 2 kali, more than that, 3 or 4 times. Ada yang soal. Saya ulama faham benda ni. Tapi ketika Nabi bermusafir lah, dalam ketika bermukim Nabi tak pernah miss. Ni ketika musafir, dan sebagian besar pemusafiran Nabi ialah kerana peperangan. Of course lah dia penat, letih dan seumpamanya, terlepas ya. 2 sebab ni biasa kan. Jadi Nabi kata siapa-siapa yang tertidur atau terlupa sehingga dia meninggalkan solat, maka hendaklah dia melakukannya bila dia jaga atau dia teringat. Ada hadisnya. Betul lah, mak sepakat. Tertidur atau terlupa, whatever reason, mesti semayang, wajib, sepakat para ulama, kena qada ya. Maksudnya bila kita ingat saja, ambil wuduk semayang. Bangun tidur saja, ambil wuduk semayang. Jangan tangguh-tangguh pula. Biar dulu lah, tak boleh, kena semayang dulu ya. Ulama sepakat wajib semayang. Cuma mereka berbeza, kita nak panggil semayang ni semayang gapo. Adakah ia adab, tunai, ataupun dia qada? Sebagai ulama kata qada. Hak kita semayang ni dikira qadaan. Kenapa dikira qada? Sebab dia di luar waktu. Tak boleh kata tunai. Tunai ni dalam waktu. Bila dah lepas waktu, kena sebut qada. Tapi sebagian lain kata, ia tetap tunai, walaupun di luar waktunya. Kerana Nabi sebutlah hadis yang lain, wazalika waktuha. Bila kamu ingat, kamu solat, itulah waktunya. Ala kulli hal, mereka sepakat semayang tetap kena semayang, cuma mereka berbeza dari sudut ibarat dan term saja. Nak kata qada ke, nak kata adat, tapi semayang tak kena semayang. Kalau terlupa jenis-jenis macam tu. Tapi kalau dengan sengaja, memang tak semayang lah. Tak nak semayang, tinggal semayang ya, deliberately, sengaja, intentionally, memang tak semayang. Ulama tak sepakat. Majoriti kata memang kena qada ya. Hanafi baik, Maliki baik, Hambali baik, Syafi'i baik. Dan saya ingat 99.99% lah kan dia kena qada. Dia guna hadis yang sama. Kalau terlupa dan tertidur kena qada, maksud kena semayang juga. Apatah lagi kalau tertinggal dengan sengaja, dia panggil qiyasul aula, qiyas yang ringan kepada yang lebih berat. Betul tak? Logically, kalau kita terlupa atau tertinggal dengan sebab tidur, kena buat. Kalau dengan sengaja, lebih-lebih lagi tak? Logically macam tu lah, sebab itu disebut sebagai qiyas ya. Analogi akal. Betul dah tu ya. Sementara Nabi sebut dalam hadis yang lain, walaupun hadis tu nak buat puasa ya. Ada seorang perempuan ni, dia kata, wahai Rasulullah, hadis Ibn Abbas ya, dasar Muslim tak silap, mak aku ada tinggal puasa nazar, dia mati dah. Macam mana? Nak kena buat ke tak? Nabi kata, sumi anha, kamu kena puasa bagi pihaknya. Puasa ni yang untuk makmu. Kemudian Nabi berkata kepadanya, lau kana ala ummiki dainun, hal anti qadiyatuhu? Kalau makmu ada hutang, adakah mu akan melunakkan hutang mak kamu setelah dia meninggal? Dia kata, na'am, ya Rasulullah. Memanglah kalau mak bapak kita mati, kita kena lasaikan hutang dia. Kalau dia ada harta, kita bayar hutang dia dulu, after that faraid. Betul tak? Kau faraid lalu dah, nanti dulu, relax dulu. Memang harta orang mati ni kena disegerakan tuan-tuan, jangan duduk tangguh-tangguh sampai bertahun-tahun. Saya banyak kes ni. Hatta saya personal experience dengan my own family pun benda ni berlaku ya. Baik di pihak bapa saya, baik di pihak mak saya, duk tangguh-tangguh harta pusaka sampai bertahun-tahun. Tak ada isu apa pun. Tapi kalau ada isu, boleh tangguh lah ya tak?
Ya. Dan dulu memang di kampung kami Tok Lebay itu suruh hold dulu lah after 100 kematian. Pasal nak tahlil lah, nak itu, nak ini. Lepas 100 hari baru dia bagi. Memang di kampung kami ada kepala seorang dulu yang tukang bagi ni. Kalau panggil dia awal-awal memang kena marah lah. Jangan bagi dulu, dia kata. Perhabis 1 hari dulu. Buat jamuan dulu. Jamuan dulu kan. Dia bukan mengaji pun. Ya. Tak apa, tak ada isu, boleh bagi tu. Hari ni mati malah nak bagi pun boleh. Tak ada masalah. Tapi bagi settle dulu lah hutang-hutang dia apa gitu ini. Ya. Dan kalau ada hutang yang tidak terlunas, mesti diselesaikan. Ada sahabat Nabi tuan-tuan, bila dia meninggal, anak dia tahan harta faraid sampai 3 or 4 years. Kerana bapa dia ni banyak hutang. Dia businessman. Ya. Zubair bin Awam namanya. Tak silap saya. Jadi dia banyak hutang kerana perniagaan. Anak dia nak kena cari. Dengan siapa lagi bapak dia berhutang? Makan 2-3 tahun. Dah selesai semua hutang bapaknya, baru dia bahagikan faraid kepada waris-waris yang berhak. Memang kena selesai hutang dulu. Ya. Memang kita kena bagi cepatlah. Jangan tangguh-tangguh, tak ada apa-apa isu. Tapi kalau ada sebab-sebab tertentu, hold lah dulu. Tengoklah macam mana kan. Kena ada ilmu bab tu. Kalau saja-saja hold, tak boleh juga tuan. Mungkin kita tak ada masalah, tapi dengan waris-waris yang lain, kerana dia nak guna piti. Pok kita mati ada tinggal piti. Tahu piti? Duit lah. Ya tak? Kalau tak nak bahagi harta-harta yang kasar-kasar, tanah, rumah, bagi dulu duit lebeng tu. Member nak guna tu. Bagus. Satu perkara yang baik. Tapi ada juga setengah-setengah ni, dia buat tak erti bila yang lain minta kan. Atau disuruh supaya cepat bagi. Oh lorak dia kata, relax, pok baru mati je. Tak betul tu. Salah tu. Nak cerita kena bagilah harta tu. Kan? Hutang mesti diselesaikan. Itu Nabi kata, kalau mau mati ada hutang, macam mana? Selesai tak? Dia kata selesai. Nabi kata, fadainullah ahaqqu ayyuqda anhu. Maka hutang Allah lebih-lebih lagi kamu kena selesaikan. Puasa nazar tu, nazar-nazar ni hutang Allah lah. Betul tak? Puasa wajib. Benda-benda wajib ni kalau kita tak buat, dikira berhutang dengan Allah. Dalam konteks ni puasa lah. Dan begitu juga dengan hutang-hutang yang lain. Kira hutang Allah tu. Ada zakat yang kita nak kena tunaikan. Tiba-tiba kita tak tunaikan. Wajib tunaikan. Dia dikira sebagai hutang Allah. Dan benda yang sama juga semayang. Walaupun hadir dalam bab puasa, tapi dia guna pakai dalam bab-bab yang lain. Ya. Semayang pun sama juga. Kita tak semayang fardu, maka dikira hutang kepada Allah. Dan based on that hadis, mesti ditunaikan lah. Dua. Jadi puja ulama yang kata wajib qada tu very strong. Kena qada. Betul tak? Sebab tu majoriti berpapak begitu. Dan itu yang kita amalkan. Hatta saya personally pun, saya kata kena qada. Ya. Oh, saya 20 tahun tak semayang ustaz. Qada lah sikit-sikit. Janji kita buat. Ya. Dan jangan ambil ringan. Oh, semayang sunat tak boleh buat. Ustaz, saya ada dengar juga ustaz kata, kalau kita ada semayang fardu, wajib buat fardu. Hak sunat tak boleh buat. Memang ada ulama yang berpendapat begitu. Tapi sebagai yang lain mengatakan bahawa fardu qada juga, hak sunat pun buat juga. Kerana qada fardu ni zonni, khilaf. Adapun semayang sunat dia tidak ada khilaf. Dia qata'i. Ya. Bahkan dalam hadis-hadis yang sahih, semayang sunat ni menampung yang fardu. Ya, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi salatuhu fa in tuqisa min faridatihi syai'un qala Allahu li malaikatihi unzuru li 'abdi hal min tatawwu' fa yukmal bihi faridatuhu summa kadzalika zakah summa jara hisabuhu 'ala zalik. Kama qala. Itu hadis yang very famous, hadis Abi Dawud daripada Tamim Ad-Dari daripada Abi Hurairah. Nabi kata awal-awal yang akan dihisab ke atas anak Adam ialah sembahyangnya. Bila semayang fardu dia ada problem, tak cukup kata Nabi. Untuk kisah min faridatihi syai'un. Ada kekurangan dari sudut semayang fardunya. Ya. Boleh jadi semayang fardu dia tak cukup. Boleh jadi semayang fardu dia tidak sempurna. Buat dah, tapi ada kekurangan di sana sini, tak sempurna, tak khusyuk. Ya. Maka Allah Ta'ala akan memerintahkan malaikat je. Mu tengok hamba aku ni ada yang ibadat sunat tak? Kalau semayang ada semayang sunat tak?
Kalau zakat ada sedekah sunat tak? Kalau haji ada haji sunat atau umrah tak untuk dia cover? Maka disempurnakan yang fardu yang miss tadi tu dengan ibadah sunnah yang lain. Ya. Dan selepas itu dihitunglah hitungan amalan yang lain, kata Nabi. Jadi sembahyang sunat ada function dia juga, nak tampung hak fardu. Jadi qada pun ya, sunat pun buat juga. Ya tak? Ini siapa kadang-kadang kita tengok over juga. Siapa sembahyang sunat nak suruh fardu berlaku, niat fardu berlaku. Hatta tarawih pun niat fardu. Oh. Tarawih niat lah macam biasa. After that buatlah fardu. Jangan duk campur aduk begitu kan. Tapi memang ada ulama yang kata mesti sembahyang fardu sahaja. Sunat tak boleh. Tapi ada yang lain mengatakan bahawa tidak sedemikian. Qada, tapi at the same time buat hak sunat. Dan itu kita lihat yang the best, yang sepatut kita lakukan. Ya. Nampak? Jadi, banyak ulama kata begitu. Tapi ada segelintir kata tak payah qada. Hak tinggal dengan sengaja ni. Pertama dia kata tidak ada dalil in spesifik. Qiyas saja. Qiyas tu pun dalil juga. Tapi hadis Nabi tak ada. Ya. Nabi semayang berapa lama? Nabi semayang ni 23 tahun Nabi jadi Nabi lah. 23 years. 23 years Nabi jadi Nabi tu, semayang telah difardukan. Jangan ingat semayang fardu ni hanya bermula pada malam Isra' dan Mi'raj. Tak. Semayang fardu telah dimulakan ketika Nabi jadi Nabi balik daripada Gua Hira. Masa Nabi di Gua Hira, Nabi jadi Nabi. Turun ayat Iqra' tu. Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Tu Nabi jadi Nabi. Nabi lari balik rumah dia, turun ayat yang kedua. Ya ayuhal mudassir. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu ayat fardu semayang. Cuma bukan semayang 5 waktu, semayang qiyamul lail. 11 tahun Nabi semayang qiyamul lail bersama sahabatnya. Wajib. Ya. Dan sekurang-kurangnya menurut pendapat sebahagian besar para ulama, 1 rakaat atau 2 rakaat pada malam hari. Ada yang kata juga 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Adalah beberapa teori. Tapi nak cerita begitu ya. After ya ayuhan mudassir turun ya ayuhan muzammil pula. Qumil laila illa qalila. Lagilah Allah Taala suruh qiyamul lail. Jadi memang sembahyang fardu daripada Nabi jadi Nabi tuan, yang fardu ni. Cuma tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun ke-11 Hijriah. Sampai tahun ke-11 kenabian. 1 year before Nabi berhijrah baru difardukan sembahyang 5 waktu pada malam Isra' dan Mi'raj. Jadi jangan kita ingat sembahyang fardu start Isra' Mi'raj. Tak, sembahyang fardu start Nabi jadi Nabi tu. Cuma hak ni sembahyang qiyamul lail ataupun sebahagian siang, sebahagian malam, dua-dua. Bila Isra' Mi'raj 5 waktu. Jadi kalau campur semua dakwah Rasulullah, 23 tahun Nabi sembahyang. Dan ramai sahabat ataupun ada kes beberapa orang sahabat pergi jumpa Nabi bertaubat di atas kesilapan dan kesalahan dia yang lalu. Tapi tak ada riwayat Nabi suruh mereka qada sembahyang mereka tinggalkan. Dan Nabi tak pernah siasat pun. Mu dulu sembahyang kau macam mana? Qada? Tak ada. Ya. As-sahabah yatafawatuna fi imanihim wa amalihim. Kata para ulama kita, sahabat ni berbeza-beza iman dan amal mereka. Jangan ingat sahabat Nabi ni semua TikTok belaka buat sembahyang ni. Sebahagian mereka ya, tak okey, and then dia bertaubat. Tapi Nabi tak pernah semuk latar belakang ibadah mereka. Of course lah semayang. Kalau wajib qada tuan, nescaya Nabi akan semuk semayang sahabat. Mu dulu masa mu tak okey dulu mu semayang ni macam mana? Ada mu tinggal tak? Logically kita akan kata begitu. Tak ada, Nabi tak semuk. Ya. Jadi dia kata tak payah qada. Ya, tak boleh guna qiyas bab ni. Ya. Dan yang kata begitu juga tokoh-tokoh besar. Mungkin tak ramai, tapi tokoh-tokoh besar. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi kata tak payah qada. Ulama besar tuan. Dan pendapat beliau disokong oleh Qardawi. Qardawi kata hujah Ibn Hazm Al-Andalusi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Dia kata wajhul muta'ayyan. Satu wajah yang bagus. Mana justifikasi dia, alasan dia, dalil yang dia bawa main, itu satu benda yang bagus. Soal kita tak terima, soal nombor 2. Tapi kita mengiktiraflah keilmuan dan keulamakan beliau. Ya tak? Takkan ulama ni ikut orang lain. Dia ada ilmu dan perujahan dia sendiri. Terpulang dah kan? Ya. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah pun berpendapat benda yang sama. Dan kalau kita lihat fatwa-fatwa semasa lah, macam fatwa Saudi, dia memang kata tak wajib. Sebab Saudi ni memang banyak ikut Ibn Taymiyah.
bin Baz, Ibn Utsaimin. Tapi nak cerita begitu. Ada khilaf lah sikit sebanyak. Dan Qardawi tuan-tuan antara ulama yang tegah dalam bab khilaf-khilaf ni. Dia kata bab khilaf ni kita jangan duk straight sangat. La nuhilu at-turab ala masailil khilaf. Jangan kita duk bertegang sangat bab khilaf muktabar seumpama ini. Kerana mungkin ada sebahagian perlu kepada pendapat-pendapat yang ini. Ya tak? Mungkin kita tidak tahu. Kalau Hanabilah lagi orang kata apa, lagi strong ataupun lagi tegaslah dia punya hujah. Hanabilah kata orang yang tidak semayang kafir. Memanglah tuan-tuan, kalau tinggal semayang dengan sengaja, kalau kita menafikan hukum semayang, sepakat ulama kafir. Tapi kalau dia tak semayang sebab malah, majoriti ulama kata tidak kafir. Tapi segelintir ulama, termasuk standard dalam mazhab Hambali tuan, orang tinggal semayang dia kafir, keluar dari Islam. Dan bila dia balik kepada semayang, dia sumpama orang yang kafir masuk Islam, tak payah qada. Ya tak? Sebab itu Hanabilah, ulama-ulama Hambali lah khususnya, kalau orang tu tinggal semayang memang kena hudud, macam ulama lain juga, macam Syafi'i kan, tinggal semayang hudud. Apa dia hudud dalam mazhab Syafi'i kalau orang tinggal semayang? Bunuh. Hambali pun bunuh juga. Tapi Syafi'i qutila musliman, dibunuh sebagai seorang Islam. Sebab dia tak menafikan hukum semayang, dia hanya malah nak semayang. Dia masih muslim, tapi hendaklah dibunuh di atas di bawah surat hudud. Tapi qutila musliman, dia masih orang Islam. Apa maksudnya? Yuksal, dia dimandikan. Yukaffan, dia dikafankan. Wa yusalla alaihi, disolatkan ke atasnya. Wa yudfan fi maqabiril muslimin, dan hendaklah dia disolatkan di kubur-kubur orang Islam. Tapi kalau Hanabilah, qutila kafiran, dia dibunuh sebagai orang kafir. La yughassal, dia tidak dimandikan. La yukaffan, dia tidak dikafankan. Wala yuqbar fi maqabiril muslimin, dia tidak dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Lepas tu dia kata orang tinggal semayang. Dan itu juga sebenarnya pendapat sebahagian pada sahabat Nabi. Ya, kalau kita lihat ada sahabat Nabi dah agak tegas dalam bab semayang ni. Nak cerita begitulah. Ya. Jadi kita nampaklah kan. Ya. Keadaannya begitu. Ya. Isyad kan? Jauh begitu. Tak tahulah macam mana boleh pergi sampai semayang qada apa gitu gini. Tinggal ayat kan. Balik sikit ke depan balik, belum apa bab semayang tu bab apa? Lepas tu kalau kita belajar buku-buku syarak lah, khusus buku-buku hukum hakam, buku fiqh kan, Qardawi antara the best. Hujahan beliau, huraian beliau, explanation beliau. Dan dia antara intermediate, moderate. Nak kata berat doa pun dok, nak kata ringan doa pun dok. Dia meletakkan satu hukum betul-betul di tempatnya. Kalau ijma' sepakat, no tolerant, tak ada tolerant. Tapi dalam isu-isu yang tidak ada kesepakatan, tak ada ijma', dia terbuka kepada perselisihan di sana sini, dan terbuka juga kepada perdebatan. Awak ada hujah, okey, come forward, go for it. Awak ada justifikasi alasan-alasan tertentu, dan dia beri kebebasan untuk orang berpentahlah di petak ilmu dengan cara yang sihat. Tak ada tuduh-menuduh, tak ada hentam-menghentam, tak ada kutuk-mengutuk, ya tak? Ya. Dia mengajak orang supaya orang kata apa, menguraikan satu perkara dalam konteks yang sebenar. Back to basis. Dalil Quran, dalil hadis Nabi, praktikal salafus soleh macam mana, dan terpulanglah kepada pendapat masing-masing. Selagi mana dia tidak bertentangan dengan jelas menurut nanah Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu beliau diterima di seluruh dunia. Qardawi ni tuan. Mana dunia yang tak pakai pendapat dia? Malaysia, berlambak tuan. Ya. Tapi saya fortunately lah, saya rasa bertuah juga. Pasal saya pernah duduk di majlis beliau pada tahun 1997. Masa tu Pusat Islam buat anjuran convention ekonomi Islam
sedunia ke saya tak tahulah, tapi dia buat seminar atau convention Islamic Economy di pusat Islam di Kuala Lumpur. Saya ingat dia punya joint venture dengan UAE juga kot. Jadi budak-budak UAE memang UAE hantar pergi lah berapa buah bas, saya pun ikut sekali sebab saya nak tengok Qaradawi dengan lebih dekat tahun 1997. Kita tengoklah TV, nampak macam dia muda lagi, rupanya bila berhadapan, tua dah masa tu dia umur baru dalam 70 masa tu, 70 lebih sikit, tapi dia nampak macam tua pakai tongkat ya. Dan dia sebenarnya AJK fatwa dunia banyak lah. Dia AJK fatwa Qatar, di Europe ada AJK fatwa Europe. Fatwa dia guna pakai secara mudah kerana dia antara yang banyak beri pendapat yang relevan dengan kehidupan semasa. Kita hari ni pun banyak pakai dia, bab muamalat banyak pakai dia, kerana dia banyak bagi istiad-istiad dan pendapat-pendapat yang baru.